Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi. Dan syukur kita dah tiba pada siri yang ke-265 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Tuan Syed Ahmad, Masya Allah, baru berjumpa dengan Tuan Syed Ahmad semalam. Ahlan Samsarina Saifuddin, Ija Rahman, Nazifah Abdullah, Zahra Alias, Habibah Abdul Aziz, Zuriat M. Hashim, Rukumah Yusuf, Zaliha Kamaruddin, Safiyah Sapian, Iza Salik, Elvira, Nur Hayati Sulaiman, Nur Jahan Karamdad, Galik Spirit, Aziza Iza, Ummi Akasha, Yaya Lia, Masria Maria, Farida Manaf, Ana Sukaimi, kemudian Hajarah Zai, Habibah Abdul Aziz, serta Aminah Hitam, Farida Ismail, Galik Spirit, Nur Hayati Yahya, Ana Sukaimi, Kak Langsu, Ruzia Ma'aruf, Rozana Aziz, kemudian Rosnani Kiyah, Zaiti Abdullah, Salmiah Abdul Majid, Yaya Lia, Zakia Muhammad Nin, Rohani Abdul Jalil, Siti Mazura, serta Syamsiah Saleh, Acin dan Alin, dan juga Rafi'ah Muhammad Saleh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu pada petang ini dalam program Hamba Ilahi, dan hari ini kita telah tiba pada bab yang ke-12 muka surat 399. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen siri yang ke-265 muka surat 399, riwayat yang ke-650, bab yang ke-12. Lalu bab yang ke-12, riwayat yang ke-650. Apa kata sebelum kita mulakan, kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah, dilimpahi setiap daripada kita dengan rahmat Allah, dipermudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kita masih lagi berkenaan tentang zikir dan doa waktu makan dan minum. Dan pada bab yang ke-12, penulis buku membawa tajuk doa ketika makan bersama dengan orang yang ahah. Orang yang ahah. Sebab itu disebutkan di sini sebentar. Allahumma salli. Babu ma yaquluhu idza akala ahad ma'a sahibi ahah. Lalu ahah diterjemahkan sebagai cacat. Tetapi sahabat-sahabat letakkan di bahagian atas, cacat itu gariskan, letakkan di bahagian atas, iaitu orang yang mempunyai penyakit berjangkit, orang yang mempunyai penyakit. Lalu ahah lebih baik diterjemahkan sebagai penyakit. Lalu apakah doa yang patut kita baca kalaulah kita makan dengan orang yang ada penyakit? Lagi-lagi kalaulah pada waktu itu penyakit yang berjangkit.
Maka Imam Nawawi mengajarkan satu doa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Lalu kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan juga Sunan Ibnu Majah. Sahabat-sahabat boleh tambah serta riwayat Ibnu Hibban. Daripada siapa? Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah memegang tangan seseorang yang terkena penyakit kusta. Lalu apakah penyakit kusta? Penyakit kusta, para ulama hadis menerangkan, iaitu penyakit di mana mula-mula anggota anggota badan seseorang itu menjadi merah, kemudian menjadi hitam dan kemudian pada waktu itu berguguran daripada dia kadangkala kulitnya dan juga anggota badan dia, penyakit kusta. Maka pada waktu itu ada seorang sahabat Nabi, dia ada penyakit kusta. Walaupun dalam sebahagian hadis yang kita biasa dengar, Nabi pernah bersabda, firra minal majzum, larikan diri, jauhkan diri daripada orang yang berpenyakit kusta, seperti kemana kamu firaruka minal asad, seperti mana kamu lari daripada singa, maksudnya jarakkan diri. Maka hadis itu lebih kepada maksudnya berhati-hati. Lalu kita kena gabungkan semua hadis supaya kita faham. Lalu apabila seseorang itu daripada sudut berhati-hati, dia kena jarakkan dirinya daripada orang yang berpenyakit, kata Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah. Namun daripada hadis yang ada ini, sebenarnya Nabi SAW nak menekankan bahawa kalaulah pada waktu itu mempunyai keyakinan kepada Allah, maka pada waktu itu silakan makan, kerana tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Maka Nabi SAW pernah makan bersama dengan orang yang ada penyakit kusta. Lalu siapakah sahabat yang pernah ada penyakit kusta ini? Dalam kitab Asadul Ghabah disebutkan nama beliau sebagai Mu'ayqib bin Abi Fatimah As-Sadusi. Mu'ayqib, mim ain ya qaf ba, Mu'ayqib, ataupun ejaannya dalam bahasa Rumi Muaikib, Mu'ayqib bin Abi Fatimah As-Sadusi. Sebahagian besar para ulama berpendapat tak ada daripada kalangan para sahabat yang sangat dekat dan rapat dengan Rasulullah yang ada penyakit kusta, kecuali Mu'ayqib bin Abi Fatimah As-Sadusi, sahabat yang kita sedang baca ini. Lalu dia ada penyakit kusta. Beliau adalah hamba yang telah dimerdekakan oleh Abul As, oleh Sa'id bin Abul As radhiyallahu anhu. Lalu Sa'id bin Abul As merdekakan beliau, dan beliau pada waktu itu dikenali dengan nama Mu'ayqib bin Abi Fatimah As-Sadusi. Dan ada juga mengatakan tidak ada sahabat-sahabat lain yang ada penyakit kusta, namun sebahagian besar berpendapat hanya beliau. Maka Nabi pernah makan dengan orang yang ada penyakit kusta. Bahkan Nabi pegang tangan dia, dan pada waktu itu menjadikan dia makan bersama dengan Nabi dalam dulang yang sama, dalam talam yang sama. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi membaca doa berikut, kul, makanlah. Nabi kata dengan orang yang ada penyakit kusta itu, kul, makanlah. Dan kemudian Nabi bersabda, Bismillah, dengan nama Allah, thiqatan billah, pada waktu itu meletakkan kepercayaan kepada Allah, wa tawakkulan alaih, dan bertawakal hanya kepada Allah. Maka perbuatan Nabi SAW makan dengan orang yang berpenyakit kusta, maka menunjukkan kepada kita keharusan untuk makan bersama dengan orang-orang yang ada penyakit berjangkit, dengan syarat kita pada waktu itu benar-benar bertawakal kepada Allah. Tapi janganlah pula bila kita dapat penyakit berjangkit itu, pada waktu itu kita menyalahkan takdir. Cumanya berhati-hati adalah seperti riwayat yang lain di mana Nabi SAW pada waktu itu menyebut jarakkan diri, jauhkan diri, lari daripada orang yang berpenyakit kusta seperti mana kamu menjauhkan diri, melarikan diri daripada singa. Ada hadis tersebut. Lalu perbuatan Nabi menyuruh menjauhkan diri, maksudnya adalah berhati-hati. Perbuatan Nabi makan bersama dengan orang berpenyakit kusta, libayanil jawaz, menunjukkan pada waktu itu keharusan.
boleh untuk makan dengan orang yang berpenyakit kusta, boleh untuk makan bersama dengan orang-orang yang ada penyakit berjangkit. Dengan syarat pada waktu itu mestilah benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua hadis ini ada fungsi masing-masing. Satu menunjukkan keharusan, satu menunjukkan ihtiyat dan berhati-hati. Maka ini adalah yang Imam Nawawi bawakan, bahawa kalaulah makan dan pada waktu itu ada orang yang mempunyai penyakit berjangkit, maka baca doa ni, Bismillah, thiqatan billah, tawakkulan alaih. Sama-sama sahabat ikut, Bismillah, thiqatan billah, wa tawakkulan alaih. Lalu kadang-kala kita pada waktu itu kadang-kala berada pada zaman yang banyak penyakit berjangkit. Maka pada waktu tu risau, nak makan dengan siapa, nak makan dekat mana, pada waktu tu nak balik ke kampung dan sebagainya, maka baca doa ni, Bismillah, thiqatan billah, wa tawakkulan alaih. Lalu kita boleh amalkan. Sama-sama sahabat baca lagi sekali, Bismillah, thiqatan billah, wa tawakkulan alaih. Lalu tajuknya, doa ketika mana makan bersama dengan orang yang ada penyakit. Lagi-lagi penyakit yang berjangkit. Boleh kita amalkan? Boleh, insya-Allah. Lalu jom bab yang ke-13. Bab yang ke-13. Tapi kita kena berhati-hatilah. Kena jaga perasaan orang yang pada waktu itu diuji dengan sakit. Kena sangat jaga. Kena sangat jaga perkataan. Janganlah pula, minta maaf, aku tak nak dekat dengan kau, nanti penyakit berjangkit. Maka tak perlu cakap benda seperti itu. Tak perlu cakap benda seperti itu. Jaga perasaan orang. Kita nampak akhlak Nabi pada waktu itu makan bersama dengan orang yang berpenyakit kusta. Dia tak minta penyakit yang diterima. Dan kita pun tak nak penyakit tersebut. Maka pada waktu itu kena berhati-hati dengan perkataan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-13. Lalu bab yang ke-13 sebenarnya tajuknya panjang. Namun pada waktu itu penterjemah telah ringkaskan. Lalu penterjemah meletakkan tajuk anjuran agar tuan rumah menyuruh tetamu menambah makanan yang sedang dinikmati. Itu yang ada pada muka surat yang ke-400. Masya Allah. Kita dah masuk muka surat 400. Tak lama lagi insya-Allah. Total kitab akan berakhir pada muka surat 670. Masya Allah. Lagi 270 muka surat sahaja. Lalu kita dah sampai muka surat yang ke-400. Maka Imam Nawawi punya tajuk asal adalah Bab istihbabi qawli sahibi ta'am. Bab pada menerangkan anjuran kepada tuan rumah untuk berkata ataupun menyuruh li dhaifih terhadap tetamunya, idza rafa'a yadahu minat ta'am, apabila tuan rumah nampak tetamunya dah mengangkat tangan daripada makanan. Lalu kalau tuan rumah nampak pada waktu tu tetamunya dah mula angkat tangan daripada makanan, maka pada waktu itu boleh tambah di sini anjuran agar tuan rumah menyuruh tetamunya menambah makanan apabila tetamunya telah mengangkat tangan daripada makanan. Boleh tambah apabila idza rafa'a, apabila tetamunya, boleh tambah di situ apabila tetamunya telah mengangkat tangan dari hidangan. Wa takriruhu dhalik. Ini pun pada waktu itu tak disebut. Wa takriruhu dhalik. Dan pada waktu itu berulang kali menyuruhnya menambah. Boleh tambah juga. Wa takriruhu. Dan berulang kali. Wa takriruh. Dan berulang kali menyuruhnya tambah. Okey. Lalu di sini Imam Nawawi kata apabila kita nampak tetamu tengah makan
dan pada waktu tu dia dah angkat tangan dia, nampak macam dah selesai, maka anjuran digalakkan untuk tuan rumah kata, tambah makan lagi. Untuk siapa? Untuk orang yang dah angkat tangan dia. Janganlah pula orang tu dah memang tengah makan, kita kata, makan lagi. Kau tak nampak ke aku tengah makan? Banyak aku nak makan. Lalu jangan pula. Lalu waktu bila nak suruh dia makan lagi? Bila kita nampak dia macam dah berhenti. Makan lagi. Ada ayam lagi ni. Makan lagi. Ada dessert lagi ni. Makan lagi. Ada pencuci mulut. Lalu bila kita nampak dia dah mula angkat tangan daripada makanan, maka pada waktu itu Imam Nawawi galakkan kita untuk menyuruh dia makan lagi. Dan bukan sekali dia suruh, wa takriruhu, dan berkali-kali menyuruhnya untuk tambah. Lalu pada waktu tu contoh dia dah angkat sekali, kita kata makan lagi, sebab mungkin pada waktu tu dia malu, dia segan, maka okey saya makan, dia pun makan lagi. Kemudian kita nampak dia berhenti lagi, kita pun pada waktu tu suruh makan lagi, maka okey baik saya makan lagi. Sampailah pada waktu tu kita nampak dia dah betul-betul pada waktu itu kenyang, maka cukup. Lalu waktu bila nak suruh, ketika mana dia dah mula berhenti makan. Janganlah pula memang dia tengah makan pada waktu tu, ataupun pada waktu tu dia tengah tambah, kita kata makan lagi, tambah banyak lagi lauk. Kadang-kala boleh jadi salah faham, dia terasa macam peli je tuan rumah ni, aku tengah tambah, dia suruh tambah. Memanglah aku tengah tambah, kenapa dia nak mesti cakap macam tu? Maka pada waktu tu kadang-kala ada orang tersalah faham, dan pada waktu itu dia terasa sebab dia memang tengah makan, dia memang tengah tambah, kita pula kata begitu. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, suruh orang tambah bila kita nampak dia dah berhenti makanan. Lagi-lagi kata Ibnu Adlan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, kalaulah pada waktu tu kita nampak dia macam malu-malu, dia macam segan, dia macam malu-malu, macam segan dia nak makan. Pada waktu tu mungkin kali pertama dia menjadi tetamu kita, ataupun kali pertama dia datang rumah kita, maka pada waktu tu nampak dia segan, nampak dia macam takkanlah dia makan sikit dia segan dengan kita. Mungkin kita pada waktu tu adalah contohnya, kita mungkin dia datang rumah kita pada waktu tu nak bertunang dengan anak kita mungkin, ataupun pada waktu tu nak merisik anak kita mungkin, maka dia segan. Pada waktu tu dia mungkin jaga kontrol macho dia, maka kita kata jangan makan. Lalu menyuruh orang makan apabila dia dah berhenti makan, dan berkali-kali menyuruh begitu, dianjurkan untuk melakukan seperti itu. Dianjurkan. Apa dalil dia? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu ada dalilnya. Maka di sini kata Imam Nawawi, perlu diketahui bahawa hal seperti ini disunnahkan selama meyakini untuk isteri dan anak-anaknya masih ada makanan walaupun sedikit. Janganlah disuruh tetamu dia habis, lepas tu untuk isteri dan anak-anaknya dah tak ada apa. Lalu jangan begitu. Kena fikirkan juga untuk isteri dan anak-anak. Kecualilah kalau isteri dan anak-anak itu memang jenis orang yang faham, maka tidak ada masalah. Maka pada waktu itu tidak ada masalah. Maka kata Imam Nawawi, bila pada waktu itu kita suruh tetamu makan, ingat juga isteri dan anak-anak yang mungkin tak makan sama, maka pada waktu itu suruh mereka tambah. Kalaulah ada makanan lagi untuk anak dan isteri, kalaulah pada waktu itu memang dah tak ada cukup-cukup je, maka pada waktu itu tak perlulah suruh tetamu untuk tambah. Janganlah pula pada waktu kata tambah, padahal nanti bila dia tambah habis semua, untuk isteri dan anak-anak dah tak ada, padahal mereka yang siapkan makanan dan juga lain-lain. Ini pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah Abu Hurairah. Kisahnya adalah panjang. Ringkasan kisah, Abu Hurairah adalah antara ashabus suffah, yang mana tak ada tempat tinggal, tak ada apa-apa. Mereka tinggal dekat kawasan Masjid Nabawi bersama beberapa sahabat yang lain. Maka Abu Hurairah pada awal dia berada di Madinah bersama dengan Nabi, dia hidup susah. Dia tak ada apa-apa. Dia duduk dekat ashabus suffah mengharapkan pada waktu itu belas kasihan pada sahabat yang lain. Maka pernah dia sangat-sangat lapar, maka pada waktu itu dia cuba tanya soalan kepada beberapa sahabat dengan harapan sahabat itu bawa dia balik rumah untuk makan.
Dia pernah tanya kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tak ajak dia balik. Dia pernah tanya kepada Umar soalan. Dia tanya, Umar, macam mana ya hadis Nabi yang kita belajar tadi? Aku tak faham lah. Lalu dia punya harapan bila pada waktu tu dia bertanya, Umar pun kata, oh, panjang ni nak cerita. Jomlah balik rumah. Kita makan tengah hari dulu. Itu harapan Abu Hurairah. Maka pada waktu tu Abu Bakar tak buat begitu kerana Abu Bakar tak perasan. Umar bin Khattab pada waktu pun tak buat begitu. Umar bin Khattab tak perasan. Tetapi Rasulullah perasan. Ini sifat leadership yang ada pada Nabi. Nabi sangat perasan keadaan yang berada di sekeliling baginda. Nabi sangat peka dengan keadaan yang berada di sekeliling baginda. Maka pada waktu itu baginda Nabi SAW nampak Abu Hurairah. Maka Nabi SAW panggil Abu Hurairah. Nabi kata, Abu Hurairah, dekat rumah ada orang hantar susu. Maka jemputlah ashabus suffah yang lain. Maka di sini Abu Hurairah pada waktu itu dah diuji sedikit. Kata, dah ada makanan, ajak pula yang lain. Tetapi dia patuh pada Nabi, dia ajak sahabat-sahabat ashabus suffah yang lain. Maka ketika mana sampai di rumah Nabi, Nabi suruh Abu Hurairah layan dulu sahabat-sahabat yang lain. Maka Abu Hurairah taat, dia bagi semua sahabat-sahabat ashabus suffah minum sampai kenyang. Kemudian pada waktu itu tinggal hanya dia dengan Nabi sahaja. Maka Nabi kata, minum dulu. Maka dia pun minum. Pada waktu tu dia segan, dia takut kalau dia minum maka habis susu. Tetapi mukjizat Nabi, susu tu tak habis-habis. Maka dia pun minum kali pertama. Maka Nabi kata, minum lagi. Maka dia pun minum kali kedua. Nabi kata, minum lagi. Maka dia pun minum kali ketiga. Nabi kata, minum lagi. Maka pada waktu itu dia minum. Sampaikan pada waktu itu dia kata, wahai Rasulullah, dah tak ada ruang dah untuk isi. Dah kenyang, Alhamdulillah. Maka daripada perbuatan Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk minum susu sampai kenyang, berulang kali Nabi SAW menyebut begitu. Berulang kali Nabi SAW maklumkan begitu. Maka menjadi dalil bagi Imam Nawawi punya tajuk ini, bahawa digalakkan untuk tuan rumah menyuruh tetamunya pada waktu itu makan sampai kenyang. Maka mungkin ada yang tertanya-tanya, bukankah pada waktu itu kena berhenti sebelum kenyang? Ya, berhenti sebelum kenyang untuk kita. Berhenti sebelum kenyang untuk kita. Untuk tetamu, kena bagi tetamu sampai kenyang. Lalu jangan pula kita kata dengan tetamu, okey, minta maaf, hari ni ayam seorang seketul je. Okey, dah datang rumah ni, ayam seorang seketul. Tak boleh tambah. Air pun seorang secawan je. Tak boleh tambah. Nasi pun segenggam je. Tak boleh tambah. Kenapa? Sebab kita kena berhenti sebelum kenyang. Untuk tetamu tak boleh begitu. Tetamu sunnahnya kena pastikan tetamu kenyang. Adapun berhenti sebelum kenyang itu untuk kita. Untuk kita tak ada masalah. Tapi untuk tetamu, untuk anak-anak, untuk pasangan, itu pilihan mereka. Kalaulah mereka nak berhenti sebelum kenyang, maka itu pilihan mereka. Kalaulah mereka nak makan sampai kenyang, apakah maksud sampai kenyang? Pada waktu itu ada ruang untuk udara dan juga untuk yang lain-lain. Maka sebab itu kita nampak kenapa Nabi suruh Abu Hurairah minum sampai kenyang. Nabi kata, isyrab, minum lagi. Dia pun minum. Dia kata, dia segan, nanti habis pula susu ni, dia tengah lapar. Nabi kata, isyrab, minum lagi. Dia pun minum, Abu Hurairah. Sampailah dia kata, wahai Rasulullah, dah tak ada ruang dah penuh dah dengan susu ini. Maka daripada sini kata para ulama, digalakkan untuk menyuruh tetamu makan sampai kenyang berkali-kali. Sebab mungkin mereka malu, mungkin mereka pada waktu itu tersipu-sipu, mereka mungkin pada waktu itu segan, mungkin pada waktu itu banyak kemungkinan kenapa tetamu tak nak makan. Maka banyak kemungkinan. Okey, jom kita lihat kisah dia. Kata Imam Nawawi, di antara dalil-dalil masalah ini adalah apa yang kami riwayatkan. Yang kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari. Lalu hadis ni hadis yang sahih. Kisah dia panjang. Lalu yang Imam Nawawi bawakan ini lafaz yang diringkaskan. Lafaz yang diringkaskan. Lafaz dalam riwayat Bukhari lebih panjang. Cuma kisah ni terlalu masyhur, kisah ni terkenal, maka Imam Nawawi bawakan ringkasan. Maka Abu Hurairah dalam hadis ni yang panjang. Lalu bila Imam Nawawi sebut panjang, bererti Imam Nawawi tak bawa semua. Yang mana menjelaskan mengenai mukjizat Rasulullah ketika mana rasa lapar Abu Hurairah memuncak. Abu Hurairah ni punya lapar sampai keluar buih daripada mulut dia. Sangat-sangat lapar. Lalu orang ingat dia kena penyakit sawan.
Tetapi kata Abu Hurairah, sebenarnya dia sangat lapar. Itu tahap kelaparan Abu Hurairah. Dia punya sangat lapar, sampaikan pada waktu itu orang ingat dia kena penyakit sawan. Ini pada awal zaman dia bersama dengan Nabi. Selepas kewafatan Nabi, Allah buka akan rezeki yang melimpah ruah kepada Abu Hurairah. Melimpah ruah rezeki dia. Dia pernah menjadi governor. Dia pernah menjadi menteri selepas kewafatan Nabi SAW. Maka pada waktu itu Abu Hurairah sangat lapar. Dan dia tak ada duit, tak ada apa. Dia ashabus sufah. Maka dia telah duduk di tepi jalan. Dan pada waktu itu dia minta dan dia bertanya soalan. Kena betulkan di sini, bukan meminta dibacakan Al-Quran. Tetapi pada waktu itu, dia telah pada waktu itu menahan sahabat untuk bertanya soalan. Bertanya soalan. Dia punya terjemahannya betul, bertanya soalan. Maka dia pun tahan Abu Hurairah, minta maaf, nak pergi mana, nak balik. Nak tanya satu soalan boleh tak? Macam mana ya hadis yang Nabi SAW sebutkan semalam? Lalu harapan Abu Hurairah, bila dia tanya soalan dan soalan tu nampak macam susah, panjang lebar nak terangkan, maka Abu Bakar kata, ish, panjang ni. Ini kena mengetih dulu. Kan macam kita kan, bila kita ni, ni nak kena mengetih dulu ni. Ini nak kena minum dulu ni. Jomlah kita minum dekat kedai depan ni. Itu harapan Abu Hurairah. Kerana pada waktu tu dia tak segan. Dia bukan macam kita dengan kawan-kawan yang pada waktu tu, Umar, belanjalah aku. Tengah bulan ni lapar kot. Sahabat bukan begitu. Mereka pada waktu itu ada hayak yang tinggi. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia telah duduk di tepi jalan dan pada waktu itu dia menahan para sahabat untuk bertanya soalan-soalan. Dan pada waktu itu menawarkan diri untuk dijadikan tetamu, kena letak dalam kurungan secara tak langsung. Maksudnya secara tak langsung. Bukanlah dia kata, bawa aku balik rumah jadikan aku tetamu. Bukan. Maksud daripada perkataan mu'arrad, maksudnya dia menawarkan diri secara tak langsung. Maksudnya supaya, panjang nak cakap ni Abu Hurairah. Panjang ni. Ni kena balik rumah ni. Lagipun tengah panas tengah hari. Apa kata balik rumah? Makan sekali. Lalu itu harapan Abu Hurairah. Itu maksud perkataan ini. Lalu tak ada siapa ajak dia. Kesian dia. Tetapi Rasulullah nampak. Kita nak jadi seorang leadership macam Nabi yang sangat peka pada waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang keadaan sekeliling. Lalu Nabi perasan. Nabi SAW tahu Abu Hurairah sebenarnya bukan nak tanya soalan, tetapi Abu Hurairah pada waktu itu lapar. Nabi perasan. Dan ini kadang-kala yang kita tak ada sifat ini. Sifat kepekaan terhadap apa yang berlaku sekeliling. Kadang-kala kita tak peka anak kita bila dia cakap sesuatu, sebenarnya dia sedang isyaratkan kepada benda lain. Kadang-kala bila pasangan kita cakap sesuatu, sebenarnya pada waktu itu kehendak dia adalah lain. Lalu kadang-kala kita tak peka. Kita nak menjadi seperti Nabi pada waktu itu, seorang yang sangat peka kepada smallest, benda yang paling detail, yang paling kecil. Nabi perasan, Nabi beri perhatian. Sebab itu Nabi SAW sangat kenal setiap sahabat baginda. Maka Nabi nampak Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bukan nak tanya soalan. Pada waktu itu dia lapar. Maka Nabi SAW pada waktu itu mengutusnya ke tempat ashabus suffah yang lain dan bawa mereka untuk makan di rumah Nabi. Maka dia telah datang bersama dengan ashabus suffah. Maka Nabi SAW telah memuaskan rasa haus mereka kesemuanya dengan semangkuk susu. Dan demikianlah seterusnya hingga pada lafaz Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, semua dah minum, tinggal kita berdua sahaja. Maka pada waktu itu Abu Hurairah berkata, engkau berkata benar wahai Rasulullah. Baginda Nabi SAW bersabda, duduklah dan minum. Maka kata Abu Hurairah, aku pun duduk dan minum. Kemudian bila dia dah selesai minum, dia risau nanti habis susu tu. Nabi pun tak minum lagi. Maka Nabi SAW bersabda, minum lagi. Maka dia kata, Rasulullah dah suruh alang-alang. Dia pun minum lagi kali kedua. Kemudian Nabi SAW terus menerus mengatakan itu sampaikan dia betul-betul kenyang. Nabi kata, minum lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah pun minum. Kemudian, dah nak habis dah susu ni. Nabi kata, minum lagi. Abu Hurairah pun minum lagi. Sampai dia betul-betul kenyang.
sampai dia betul-betul kenyang. Maka pada waktu itu bila Nabi tetap suruh diminum, dia kata tidak. Demi zat yang telah mengutuskanmu membawa kebenaran, aku dah tak ada ruang dah nak minum. Kenyang sangat wahai Rasulullah. Maka barulah Nabi SAW bersabda, berikan kepadaku. Maka aku pun memberi mangkuk susu itu kepada baginda. Nabi SAW bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, membaca Bismillah, dan Nabi SAW meminum yang sisa yang berbaki. Daripada sini kita nampak akhlak Nabi SAW yang pada waktu itu orang yang terakhir minum. Tuan rumah pada waktu itu yang terakhir makan. Daripada sini kita nampak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu adakah sahabat-sahabat belajar sesuatu daripada dua bab ini? Saya harap sahabat-sahabat belajar sesuatu daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adanya manfaat. Masa tak mengizinkan untuk kita baca bab yang ke-14, sebab bab yang ke-14 ini ada begitu banyak penerangan daripada sudut bahasa perkataan doa berikut. Yang ini insya-Allah kita sambung esok insya-Allah. Lalu kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan pada malam ini selepas maghrib, saya malam ni tak ada program, tak ada kuliah apa. Saya tengok sekejap jadual saya. Lalu malam ini saya tidak ada sebarang program. Lalu kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan, insya-Allah jam 7.30 saya akan membaca suratul Kahfi. Kalaulah berkelapangan, jom kita sama-sama membaca suratul Kahfi pada jam 7.30 insya-Allah. Lalu jemput bersama pada jam 7.30 untuk kita sama-sama membaca suratul Kahfi. Buat yang berkelapangan, buat sahabat-sahabat yang dah ada program, yang dah biasa Khamis malam Jumaat, sebab saya bukan setiap Khamis malam Jumaat saya berkelapangan. Kadang-kadang saya ada program. Lalu kalaulah sahabat-sahabat dah memang ada program tetap, jangan tinggalkan, istiqamah kepada yang tetap. Nanti insya-Allah sahabat-sahabat boleh baca suratul Kahfi pada waktu yang lain. Kita jumpa lagi pada malam ini buat yang berkelapangan jam 7.30 dalam pembacaan suratul Kahfi. Lalu kepada yang baru join, kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.